buat apa timbal Naib Chancellor kepada di UNIMY. So saya mulakan juga dengan salam perkenalan buat semua. So untuk makluman, bermula 22 Jun 2020, rasanya tak sampai 20 hari lagi, saya mula diamanahkan untuk sebagai pengurusi lembaga pengelola sekolah untuk tempoh 2 tahun. So satu tanggungjawab besar, namun semoga Allah SWT mengizinkan diri saya yang kecil ini diberi kekuatan untuk menggalas tanggungjawab ini. Di samping itu juga saya juga mengharapkan doa semua, sumbangan idea, teguran dan bantuan. So supaya tanggungjawab sebagai pengurusi lembaga pengelola sekolah ini dapat dilaksanakan dan dapat menjayakan sekolah rendah air Muslim. So di kesempatan juga saya rasa saya patut juga memperkenalkan barisan lembaga pengelola sekolah. So kalau lihat di slide, lembaga pengelola sekolah antara ahlinya adalah setiausaha iaitu Puan Muhyiddin sendiri, Bendahari Puan Liza Ahmad, dan kemudian barisan AJK Tuan Haji Abdul Aziz Omar, Dr. Kamarul Bahari Tawi, Tuan Haji Mat Jantan, Dr. Zainal Abidin Osman, Encik Fani Sulaimah, dan juga Puan Hajah Nur Rashidah Majadi. So kalau kita imbau kembali pada Mac yang lepas, kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang rasanya tak pernah berlaku seumpamanya dalam semua hidup kita kan. Penularan wabak COVID-19 yang tiba-tiba bertukar menjadi satu pandemik. So dari sini bertukarlah satu norma baru dalam kehidupan kita semua. Kalau dah sebelum tu kita berharap kita impikan rasa nak bekerja daripada rumah, tiba-tiba PKP merealisasikan. So dia bukan setakat kita boleh bekerja di rumah, tapi kita dengan keluarga kita tiba-tiba terpaksa melimitkan pergerakan kan. Maksudnya apa? Kita sendiri pun terpaksa berada di rumah untuk kadang-kadang itu. So anak-anak kita, especially yang yang boleh dikatakan terkesan, yang mana ketika tu sepatutnya ketika baru awal PKP berlaku, iaitu pada 18 Mac, ketika tu sepatutnya seminggu bercuti persekolahan. So tiba-tiba bertukar daripada cuti persekolahan seminggu menjadi cuti persekolahan yang sangat-sangat panjang seumpamanya. So dalam keadaan ni, pembelajaran bertukar menjadi online kan. Satu keadaan yang saya kira untuk mereka yang sebaya-baya macam saya, mungkin satu ketika dulu kita membayangkan sekolah 2020 adalah secara online, tiba-tiba direalisasikan dengan PKP ni. So norma baru ni bukan sahaja guru pelajar, tapi kita juga terkena tempias. So pada ketika inilah tiba-tiba kita terpaksa lah bertugas rumah, terlibat secara langsung dengan pembelajaran mereka kan. Kalau sebelum ni agak kebanyakan waktu tu adalah kita lepaskan kepada guru, kita tak stres waktu sekolah, kita tahu waktu balik, lepas tu kita tolong mereka dalam keadaan kerja rumah yang sedikit. Ya, tapi dalam keadaan ni kita terlibat secara langsung daripada awal kan. So kita melihatlah macam mana lihatnya untuk kita mengajar anak dan sebagainya. So pada ketika ni juga lembaga pengelola sekolah sebenarnya berbincang panjang daripada awal lagi. Kita berbincang tentang tekanan yang ditampung oleh ibu bapa, kerana bukan setakat pada ketika ni kena bersama-sama dengan anak dalam pembelajaran, tapi ada banyak-banyak benda yang sebenarnya terlibat. Contohnya pada ketika inilah ada sesengah kita yang terpaksa membuat cetakan, ada yang terpaksa menanggung macam mana nak handle anak ke rumah, nak menjaga anak di rumah. Tapi pada ketika awal untuk kami berbincang, sebenarnya kami kebuntuan untuk mencari solusi. So di sini saya cuba sharekan sedikit tentang pendapatan dan juga pembelajaran stream yang menyebabkan, kalau katakanlah dalam WhatsApp ibu bapa rasanya mungkin saya rasa mungkin ada yang merasakan kenapa kami lambat untuk bertindak untuk memberikan diskaun kan. So pada ketika awal, kalau saya rasa semua maklum, pendapatan stream adalah daripada iuran pelajar dan juga sumbangan. So kebanyakan sekolah-sekolah yang bukan berasaskan keuntungan, dia mempunyai model yang sama, iaitu iuran pelajar dan juga sumbangan. Tak kisahlah sekolah-sekolah Mahat Hafiz, sekolah kita dan juga sekolah Cina pun, ni adalah antara dua punca utama mereka.
Dan daripada pendapatan SRIM, kalau kita lihat kepada perbelanjaan bulanan, ini adalah perbelanjaan bulanan SRIM, saya tak masukkan exact value, tapi saya masukkan peratusan daripada yuran. So gaji dan emolumen guru yang kalau katakan puratanya untuk tahun 2020 berada dalam julat 1,500 hingga 1,600. So melibatkan 90.1% daripada yuran pelajar. Ini maksudnya apa yang saya ambil di sini adalah numbernya adalah berdasarkan yuran. So sewaan sekolah pula adalah 11.5% daripada yuran. Utility memakan lebih kurang 4%, dan kemudian urusan lain adalah lebih kurang 8%. So kalau kita congak kira kat sini, perbelanjaan SRIM adalah lebih kurang 113% daripada yuran. So initially, maksudnya tanpa PKP, kami sebenarnya kalaulah tanpa sumbangan sepanjang kami beroperasi, sebenarnya yuran tu adalah tidak cukup lah, walaupun 300 tu kita rasakan satu nilai yang tinggi kan, tapi yuran sahaja sebenarnya tidak mencukup untuk perbelanjaan bulanan dan juga tahunan SRIM. Tapi kebiasaannya dia adalah ditambah dengan sumbangan. So sumbangan ketika sumbangan sepanjang operasi yang diberikan kepada ibu bapa, orang luar atau sebagainya untuk operasi. So dengan keadaan ni saya harap kita semua dapat faham kenapa pada ketika awal macam kami tak ada solusi untuk keadaan tu. Walaupun kami nampak tekanan yang dihadapi, tapi kami tak dapat nak bertindak dengan baik dengan cepat pada ketika awal. Namun di celah-celah kebutuhan tu, alhamdulillah kerajaan meluluskan dengan program subsidi upah per kisur. So pada ketika ni sebenarnya dia memberi satu sinar kepada kami lah untuk memberi ada satu bentuk bantuan yang kami boleh beri kepada ibu bapa. So program subsidi upah per kisur ni yang pada ketika ni yang bertujuan adalah untuk menampung kepada majikan supaya mengelakkan pemberian kerja. Itu adalah tujuan dia. Tapi pada ketika tu apa yang kami lihat adalah ada satu keadaan fenomena dibandingkan pada bulan 4 dan 5 pada ketika awal ni yuran tu agak kurang yang diterima. Ada ketikanya sampai pada ketika awal tu adalah lebih kurang 50% je yang kami terima. So pada ketika tu kami berbincang dan kemudian kami dengan idea untuk kita kongsikan pengurangan yuran ni dengan dan kemudian insya-Allah rasanya dengan pengurangan yuran ni juga yuran ibu bapa juga akan kembali seperti biasa. Dan dalam keadaan tu 25% yuran kami gunakan daripada duit program subsidi upah tu, dan daripada sinilah dapat memberikan 25% pengurangan yuran sepanjang daripada bulan Mei, Jun dan Julai. So ni adalah kalau katakanlah kita untuk kita kongsi bersamalah so keadaan ketika PKP, so macam mana suasana di sekolah sendiri untuk keadaan seperti ini. So ni adalah keadaan PKP, kadang-kadang lama atau kita imbau kembali kan. So pada 1 Julai yang lepas kerajaan telah mengumumkan sekolah akan mula dibuka. So pada ketika awalnya kami rasa desas-desus kata sekolah swasta mata tahfiz semua akan dibuka dulu, tapi pada ketika tu tiba-tiba semua sekolah akan dibuka. So satu keadaan yang mana walaupun kami dah cuba bersedia secara awal, tapi dalam keadaan ni kami terus berusaha. Saya rasa kebanyakan guru bertengkur lumus. So saya dengar apabila SOP diwujudkan dan kemudian SOP bertukar beberapa kali dalam tempoh ni, so guru pun bertengkur lumus untuk susun meja semua sekali untuk memberi solusi kepada macam mana untuk membolehkan sekolah kita beroperasi pada 15 Julai untuk darjah 5 dan 6, diikuti seterusnya pada 22 Julai adalah untuk semua sekolah dapat beroperasi. So ini adalah apa yang kita akan bincangkan, kita akan dibincangkan seterusnya daripada mudiran dan semua. So insyaAllah harap daripada perbincangan kita pada hari ini kita cuba dapatkan feedback kepada apa yang daripada pihak sekolah telah bincangkan, dan apa kemampuan-kemampuan yang ada pada pihak kami, dan insyaAllah harapnya
apa yang input-input yang tuan-tuan puan-puan terima, dan kemudian apa feedback yang kami dapat balik untuk mewujudkan macam mana satu persekolahan pasca PKP yang rasanya kondusif untuk semua pihak. Maksudnya pihak sekolah dengan kemampuannya dan ibu bapa pun selesa dengan keadaan yang berlaku. So seperti yang kita semua maklum, keadaan pasca PKP dia merupakan satu keadaan yang bukan dalam keadaan biasa lah. So bila dalam keadaan luar biasa ni ada limitation tertentu untuk setiap pihak. So insyaAllah saya rasa cukup untuk ucapan pembukaan ini, dan kemudian kita teruskan dengan agenda-agenda seterusnya. So saya kembalikan kepada pengurusi majlis untuk urusan seterusnya. Okey, jazakallah khairan Dr. Haidi atas ucapan update daripada pihak lembaga sekolah. Kita maklum berkenaan dengan pertukaran pengurusi lembaga yang baru. Tahniah kepada Dr. Haidi, dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Prof. Rozali lah kerana telah memimpin sekolah sebelum ni dan juga AJK lembaga yang lain. Dan juga sedikit update daripada pihak daripada Dr. Haidi berkenaan dengan yuran. So kita terima maklum. So alhamdulillah sedikit pengurangan yuran diberikan daripada pihak sekolah kepada ibu bapa. Dan juga terima kasih juga pihak sekolah lah kerana telah berusaha untuk memastikan ataupun telah mengikuti melaksanakan SOP dengan sebaik mungkin untuk keselamatan anak-anak dan juga ibu bapa dan juga kita semualah, insyaAllah. Jadi seterusnya saya ingin menjemput Mudirah Puan Mazlina Abu Bakar untuk menyampaikan update terbaru, perkembangan terbaru berkaitan pihak jadual, berkaitan dengan persekolahan SOP dan sebagainya lah. Jadi dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator kita pada hari ini, Cik Muhammad Kamarul Bahari ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Clear ke suara? Okay, clear. Alhamdulillah. Jadi pertamanya yang dihormati pengurusi LPS yang baru, Dr. Muhammad Haidi bin Maslan, juga AJK LPS yang ada sekali pada hari ini, AJK PIBG yang telah berusaha, dan juga kepada yang dihormati kepada ibu bapa yang dapat turut serta hari ini. Setakat ni kalau dapat dilihat di sini dah ada 59 peserta, 58 peserta peserta daripada termasuk juga guru lah, di kalangan guru. Jadi saya teruslah kepada kita punya apa yang kita nak sampaikan pada hari ini, iaitu yang pertama sekali berkenaan dengan, ada yang jaga slide, next slide. Okey, berkenaan dengan pengurusan pembukaan sekolah. Jadi semua dah ambil maklum tentang tarikh sekolah dibuka adalah pada untuk tahun 5 dan 6 adalah pada hari Rabu 15 Julai 2020, dan juga untuk tahun 1 hingga tahun 4 hari Rabu yang berikutnya 22 Julai 2020 kan. Okey, next. Okey, waktu persekolahan setelah kita ambil kira beberapa kekangan yang ada, maka kita telah membuat keputusan lah untuk tahun 1 hingga 6 dia akan bersekolah. Waktu persekolahan dia daripada pukul 7.45 pagi hingga pukul 1 suku tengah hari. Diawalkan, kita lihat dia diawalkan daripada waktu biasa. Kerana apa? Kerana untuk waktu persekolahan nanti tiada solat zuhur di sekolah, dan juga kita mengambil kira waktu rehat ibu bapa lah untuk membolehkan ibu bapa untuk datang menjemput anak-anak pulang kan. Itu antara sebabnya lah kita memilih pukul 1.15 tengah hari kan. Okey. Okey, model persekolahan mungkin ibu bapa pun tertanya-tanya kan, model apa yang kita ambil yang sering pilih.
Bukan kita pilih kita buat ni berdasarkan kemampuan yang kita ada, berdasarkan kapasiti yang kita ada. So kita telah menggunakan model 3 iaitu model penggiliran, di mana tahun 5 dan tahun 6 mereka akan datang ke sekolah setiap hari iaitu hari Isnin hingga Jumaat, dan tahun 3 dan 4 3 hari Isnin, Rabu, Jumaat, dan untuk tahun 1 2 hari iaitu hari Selasa dan juga hari Khamis. Okey, sebab apa kita menggunakan model ini, kerana kita ada beberapa soalan kalau saya nak kalau saya nak terangkan kenapa kita memilih model 3 ni. Pertama sekali disebabkan oleh kekangan kelas kita lah. Kelas yang kita ada yang biasanya yang kita guna adalah 13 kelas, tapi disebabkan oleh SOP yang ada yang memerlukan pengudaraan yang baik, pencahayaan yang baik, menyebabkan kita terpaksa menutup sebanyak 6 kelas. So daripada 13 tinggal 7 kelas yang mampu kita operasi, yang boleh ada, yang ada kipas, yang ada tingkap yang baik, yang boleh ada pengudaraan yang baik. So ada 7 kelas saja, dan kita menggunakan juga ruang lain seperti ruang musola dan juga ruang makan sebagai kelas. Jadi kita ada 2 tempat yang kita tambah, ruang musola dan ruang makan, menyebabkan 2 tempat ni yang kita gunakan tak boleh lagi digunakan untuk solat dan juga makan. So ruang tu telah digunakan 2 ruang, so kita dapat tambah sebanyak hanya 9 ruang yang boleh kita gunakan setiap hari untuk kita jalankan PDP. So sebab tu kita memilih model ni, dan juga kita telah menetapkan hari-hari ni lah untuk tahun-tahun yang saya sebutkan ni. Okey, seterusnya. Kemudian jadual pembelajaran. Jadual ni kita akan kongsikan lah pada parent dekat grup nanti Setiap tahun kita akan kongsikan jadual pembelajaran. Kat sini kita tak kongsi dulu. Okey, next. Okey, soalan. Ini pun saya dah terangkan tadi. Semua murid diminta balik teruslah selepas satu suku terus balik tanpa solat zuhur dan juga makan tengah hari di sekolah, memandangkan tadi ruang makan dan juga solat telah digunakan sebagai kelas, kan? Okay, next. Okey, rehat pagi kita dah masanya adalah 9.45 hingga 10 suku, setengah jam. Di murid akan makan di meja masing-masing mengikut SOP di kelas. Mana dia tak bergerak di kelas, dan semua murid digalakkan membawa bekal makanan dan minuman. Murid yang tidak bawa bekal dibenarkan membeli makanan melalui tempahan awal dengan pihak koperasi iaitu menggunakan aplikasi Yeza. Nanti Muallim Izzat akan kongsikanlah kepada parent, mungkin dalam grup WhatsApp parent lah. Kan, tiada jualan secara langsung oleh pihak koperasi sepanjang waktu rehat tersebut, sebab kita nak elakkan murid daripada bergerak. Kemudian murid digalakkan juga membawa sudu dan garpu untuk mengurangkanlah kesesakan semasa nak basuh tangan, kan. So kita galakkan setiap murid bawa sudu dan garpu sendiri. Okay. Next. Okey, keperluan yang ni saya ingatkanlah keperluan yang perlu untuk anak-anak ni nanti bila dah masuk ke sekolah nanti, sebab norma baru, jadi dia kena bawa setiap hari. Ni digalakkan bukan wajib, tapi kita galakkan bawa pelitup muka, face mask, pensanitizer tangan yang mini je lah, mini hand sanitizer tu. Dan yang ketiga, tisu basah kalau ada tumpah sisa makanan atas meja dia, sebab dia nak belajar, kan. So bawa tisu basah, kemudian bawa juga alas meja semasa makan. Bawa kertas surat khabar ke, tisu ke, atau kertas lah. Dan juga kita sarankan juga pelajar kalau boleh bawa kipas mini kalau ada lah, kan, kipas mini. Sebab kita punya penggunaan penghawa dingin sangat terhad lah, kan. Okay, sebab kita nak jamin yang udara tu beredar dengan baik. So kita penggunaan dia sangat terhad lah, kan. Pagi mungkin kita tutup dulu, lepas tu bila panas baru kita buka lah sekejap, kan. Dan yang seterusnya ialah tentang kawasan larangan. Kawasan larangan jadi ibu bapa dan penjaga, kita hanya benarkan hantar dan ambil anak-anak di hadapan sekolah saja. Ibu bapa tidak dibenarkanlah pergi ke kelas, masuk sama ada semasa ambil anak ataupun hantar anak, kan. Jadi dia hantar kat pintu depan, kemudian kena, nanti SOP ni akan diterangkan selanjutnya oleh Muallim Qayyum lah nanti. Okay, next.
Okey, yang ni status kesihatan anak. Hanya anak-anak yang betul-betul sihat saja dibenarkan ke sekolah. Pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa atau penjaga sekiranya dia dapati demam, selesema, batuk ataupun menunjukkan tanda gejala sakit lah. Anak-anak ni akan ditempatkan yang ada tanda-tanda sakit ni, kita akan tempatkan mereka di bilik isolasi. Yang ni kita akan wujudkan nanti kat kelas tahun 4 yang bangunan bahagian bawah. Sementara ibu bapa dijemput, jadi kita tempatkan di situlah kan. Okey, jadi seterusnya. Okey, ni SOP SOP iaitu SOP pembukaan sekolah akan dimaklumkan kepada ibu bapa dari masa ke semasa sebelum sekolah dibuka. Hari ini pun kita akan dengar taklimat daripada Muallim Qayyum dan juga kita akan sampaikanlah dalam berbagai bentuk video dalam aplikasi WhatsApp lah nanti. Jadi kita mohonlah ibu bapa membantulah pihak sekolah untuk memahamkan anak-anak kita ni tentang SOP yang telah kita tetapkan dan juga kita mohon juga memberi pesanan lah kepada anak-anak setiap hari lah supaya mereka mematuhi SOP tersebut kan. Sebab kita risau bila dia dah jumpa kawan dia dah lupa dah SOP ni. Kat sekolah pun guru-guru insya-Allah akan ingatkan juga lagi tentang SOP ni kan. Okay. Next. Okey, itu saja kok. Jadi sekian saja, saya semoga Allah memelihara kita lah daripada COVID ni, memelihara kita semua, anak-anak, guru-guru dan juga ibu bapa daripada COVID-19 ni khususnya dan daripada segala keburukan dah amnya. Jadi sekian saja, jazakallahu khairan katsira. Okey, saya serahkan kepada pengerusi. Okay, jazakillah khairan katsira pada Puan Mudira atas update terkini berkenaan dengan jadual, SOP dan berkaitan dengan permulaan hari sekolah lah. So kita maklum sekolah akan bermula pada 15 Julai untuk darjah 5 dan darjah 6, 22 Julai untuk darjah 4 dan darjah 5, darjah 3 dan darjah 4, 23 Julai. Maksudnya hari Selasa tu baru mula untuk darjah 1 dan darjah 2 lah. Sebab dia selang-seli. So Isnin, maksudnya hari Rabu tu akan bermula untuk darjah 3 dan darjah 4. So hari Khamis tu baru bermula untuk darjah 1 dan darjah 2 dan hari Jumaat tu kembali balik darjah 4 dan darjah 5. Darjah 3 dan darjah 4. Dan okey, seterusnya agenda kita akan diterangkan disambung oleh Muallim GPKH Hal Ehwal Murid. Okey, oleh Muallim Qayyum. Okay, jadi tanpa membuang masa saya menjemput beliau untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengurusi Lembaga Pemula Sekolah, Dr. Haidi, Yang Besar, Guru Besar, Ibu Bapa dan guru-guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya selaku JPKM Sekolah Rendah Air Musleh akan menerangkanlah sedikit tentang SOP ataupun norma baharu di sekolah rendah Air Musleh iaitu pasca PKP ni. So insyaAllah mohon ibu bapa dan guru-guru jugalah yang ada ni boleh sama-sama kita memahami supaya kelancaran proses bila pembukaan sekolah tu berjalan dengan lancar daripada waktu datang ke sekolah hinggalah waktu pulang dari sekolah. InsyaAllah saya sharekan slide sekejap. Okey, boleh nampak slide? Okey,
So saya teruskan, iaitu taklimat SOP pembukaan semula sekolah pasca PKP. So ini adalah peraturan persekolahan pasca PKP untuk difahami oleh semua ibu bapa dan juga ibu bapa untuk maklumkan kepada anak-anak. Dan insyaAllah di sekolah nanti, bila buka sekolah nanti pun guru-guru akan sentiasa mengingatkan anak-anak tentang SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengikut SOP yang diberi oleh KPM bersesuaian dengan situasi sekolah. So yang pertamanya, ibu bapa wajib mengisi borang pengisytiharan kesihatan dalam bentuk Google Form yang akan disediakan oleh pihak sekolah selewat-lewatnya pada hari pertama murid hadir ke sekolah. So insyaAllah hari ini saya akan postkan dalam grup WhatsApp parents Google Form untuk pengisytiharan kesihatan anak-anak sebelum hadir ke sekolah. Ini hanya perlu isi sekali sahaja. Okay, yang keduanya, semua murid wajib melalui saringan suhu pada setiap hari. Murid yang melebihi paras suhu 37.5 darjah Celsius atau bergejala seperti batuk, sersema, sesak napas dan sebagainya tidak dibenarkan memasuki atau hadir ke sekolah. So ibu bapa diminta untuk memastikan sebelum anak-anak hadir ke sekolah, untuk pastikan tahap kesihatan anak tu betul-betul baiklah, insyaAllah. Yang ketiga, murid yang bergejala secara tiba-tiba sewaktu sesi persekolahan berlangsung akan dibawa ke bilik isolasi. Ini telah diterangkan oleh Mudirah tadi. InsyaAllah waris akan dihubungi untuk mengambil anak di sekolah. Bagi murid yang mengalami simptom COVID-19 yang ketara, murid ini akan terus dibawa ke Hospital Besar Melaka menaiki ambulans, manakala waris akan terus menuju ke hospital. So untuk makluman, bilik isolasi kita tetapkan di bangunan bawah, di kelas tahun 4 di bangunan bawah. Okay, yang keempatnya, murid digalakkan memakai pelitup muka, face mask ataupun pelindung muka, face shield jika ada. Yang kelima, pelitup muka, face mask akan disediakan oleh pihak sekolah bagi murid yang mengalami gejala secara tiba-tiba ketika berada di sekolah. Okay, yang keenam, ciri-ciri pelitup muka, face mask yang dibenarkanlah dan ini adalah KKM benarkanlah, iaitu yang pertama, pelitup muka pakai buang 3 lapis, pelitup muka fabrik 3 lapis. Perlu dibasuh atau ditukar setiap hari. Okay, yang ketujuh, murid dilarang berkongsi botol air, bahan pembelajaran seperti buku, alat tulis dan sebarang peralatan yang lain dengan rakan-rakan yang lain. Ini untuk take note lah, untuk parents sama-sama juga ingatkan anak-anak. InsyaAllah di sekolah pun guru-guru akan sentiasa mengingatkan. Yang ke-8, susur atur meja di dalam kelas dijarakkan sebanyak 1 meter antara bahu ke bahu. Okay, sebelum ni, SOP sebelum ni 1 meter dari meja ke meja. Dah susun dah. Dan akhirnya dapat SOP yang semasa telah diubah semula dan ruang kelas tu lebih banyak digunakan lah. Kalau tak sebelum ni hanya berapa kelas saja yang boleh guna. Dan yang ke-9, semua aktiviti selain pembelajaran hanya akan dilaksanakan di dalam kelas sahaja. Contoh macam tadi, waktu rehat makan semua nanti, semuanya dalam kelas. Yang ke-10, murid yang hendak ke tandas mestilah beratur mengikut garisan penjarakan sosial yang ditetapkan serta memakai pas keluar kelas. Okay, yang ke-11, dah dimaklumkan juga, koperasi sekolah akan ditutup buat sementara waktu. Sebarang penjualan koperasi hanya akan dibuka secara pre-order oleh pihak koperasi sekolah melalui aplikasi Yeza. Okay, yang ke-12, murid mestilah mengelakkan aktiviti yang melibatkan sentuhan antara satu sama lain seperti bersalam, memegang anggota badan, bersukan, berhimpun, pembelajaran secara kumpulan dan seumpamanya. Seterusnya, semua aktiviti co-curriculum, itu untuk makluman parents untuk makluman parents, semua aktiviti co-curriculum, aktiviti luar sekolah dan perhimpunan sekolah dibatalkan buat sementara waktu dan akan digantikan mengikut perkembangan semasa lah. Kata sebelum ni, aktiviti koko bagi tahap 2 setiap hari Rabu, murid akan balik lewat. So buat masa sekarang ni, waktu sesi persekolahan akan ikut waktu perkembangan semasa ni lah, iaitu daripada 7.45 hingga 1 suku. Kecuali hari Jumaat lah,
hari Jumaat balik wasit kan pukul 12 suku. Okey, yang ke-14, kehadiran murid ke sekolah pada waktu ini ialah pilihan ibu bapa. Namun waris perlu menghantar surat tunjuk sebab kepada pihak sekolah atas ketidakhadiran tersebut. Waris yang belum bersedia untuk menghantar anaknya ke sekolah pada saat ini juga perlu menghantar surat makluman kepada pihak sekolah sebelum 15 Julai 2020. Murid tahun 5 dan 6 sebelum 22 Julai bagi murid tahun 1 hingga tahun 4. Okey, ini yang pentingnya. Peraturan waktu tiba Okey. Pada hari pertama persekolahan ataupun waktu tiba, yang pertamanya waris perlu mematuhi konsep jalan sahala. Sekarang ni jalan kita pun memang jalan sahala kalau nak ke sekolah daripada Hasan Pendapat Aman tu memang sahala je lah. Yang kedua, menghantar anak ke sekolah seawal jam 7.15 pagi. InsyaAllah guru bertugas akan berada di sekolah 7.15 pagi. Tapi kalau sebelum 7.15 pagi tu dah ada dah kita punya pengawal keselamatan, dah ada tunggu dah di sekolah. Pukul 7 dia dah ada dah. Dan hingga 7.45 pagi lah untuk hantar anak ke sekolah. Yang ketiga, ibu bapa tidak dibenarkan turun dari kereta ketika menghantar anak. Ibu bapa hanya perlu menurunkan anak dari kereta dan terus bergerak untuk mengelakkan kesesakan. Terdapat 2 stesen untuk saringan suhu, iaitu di hadapan pejabat dan di bangunan bawah pintu masuk kelas tahun B. Di bangunan bawah pintu masuk kelas tahun 5 kat bawah. So ada 2 lah untuk kelas untuk pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun 6. Parent terus hantar di bangunan atas dan hanya murid tahun 5 saja yang parent hantar di bangunan bawah. Okay, yang kelima, murid akan beratur di kawasan khas iaitu designated area yang akan disediakan untuk penjarakan bagi tujuan saringan suhu dan gejala pada waktu ketibaan. Ini adalah tugas guru petugas nanti. Murid-murid tidak dibenarkan masuk menggunakan lift. Kalau sebelum ni parent hantar terus ke lift, sekarang kita tak benarkan untuk menggunakan lift. Pintu masuk dan keluar hanya melalui tangga sebelah pejabat sahaja. Okey, ni gambar. Inilah stesen A depan pejabat. Maksudnya parents drop anak dekat sini, guru petugas akan tunggu di depan pejabat ni untuk cek suhu dan murid akan beratur lah kalau ramai. So akan masuk mengikut akan jalan. Murid pun akan berjalan akan mengikut arrow yang telah disediakan. Dan okey. Okey, dan ni di bangunan bawah di bangunan bawah di kelas tahun 5. Maksudnya murid tahun 5 parent akan drop di bangunan bawah. Untuk waktu balik dan waktu datang juga. Okey, ni contoh susunan meja yang telah kami tetapkan, maksudnya dari bahu ke bahu, setiap kursi ke kursi tu lebih dalam 1 meter. Dan ada ruangan yang kita gunakan sebagai kelas. Contohnya ada gambar yang bawah tu, itu adalah pantry kita gunakan juga sebagai kelas. Okey, seterusnya saya pergi kepada waktu rehat pagi. Okey, waktu rehat pagi, semua murid akan makan di dalam kelas dan di meja masing-masing pada waktu rehat pagi. Seperti yang dia maklumkan tadi, waktu rehat pagi kita adalah pada pukul 9.45 pagi hingga 10 suku pagi. So setengah jam lah. Okey, yang kedua, makanan yang telah dibungkus oleh pihak korporasi sekolah akan dibawa masuk ke dalam kelas dan diagihkan oleh guru. Maksudnya guru-guru di dalam setiap kelas akan ada guru-guru yang bertugas untuk membantu pihak korporasi mengagihkan makanan yang telah diorderkan oleh IEZA pre-order tu kan. Dia akan diberi kepada anak-anak lah yang order tu. Okey, yang ketiga, murid makan menggunakan sudu dan garfu untuk mengelakkan kesesakan ketika mencuci tangan. Boleh juga bawa tisu untuk lap sudu dan garfu selepas makan. Yang keempat, murid dilarang
kena ingatkan anak-anak, murid dilarang sama sekali berkongsi makanan, minuman, sudu maupun garfu. Kalau sebelum ni anak-anak kita ni pemurah kan, suka bagi makanan dia dekat kawan-kawan, so kena ingatkanlah kali ni tak boleh berbuat demikian Okay, yang kelima, murid mengelap meja selepas makan gunakan cecair disinfeksi yang disediakan oleh pihak sekolah dengan pantauan guru, insyaAllah. Kemudian ini adalah peraturan waktu lihat pagi tadi. Kemudian waktu pulang. Okay, ini penting untuk waktu pulang. Yang pertama, waris perlu mematuhi konsep yang sama juga stesen, dua stesen A dan stesen B di pejabat dan di bangunan bahagian bawah. Okay, waris tidak perlu turun dari kereta tetapi perlu menurunkan tingkap kereta dan memaklumkan nama anak kepada guru petugas. So guru petugas setiap hari dia akan berada di depan pejabat sekolah. Dia akan tunggulah murid-murid ni, parents yang datang jemput anak ni. Guru di dalam kelas pula akan menyuruh murid turun dan pulang. So guru petugas kat bawah tu dia akan gunakan mic dan speaker kat atas, dia akan panggil nama murid yang ibu bapanya telah sampailah untuk pulang. Okay. Dan bahkan tengah hari tidak disediakan solat zuhur secara berjemaah juga tidak dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah buat masa ini. Anak-anak perlu solat zuhur di rumah masing-masing. Okay, yang ketujuh, ibu bapa diwajibkan untuk mengambil pulang selewat-lewatnya jam 1.45 petang. Kita harapkan ibu bapa dapat mengambil anak lah seawal yang mungkin lah, bermula 1:15 habis sesi persekolahan, ibu bapa boleh menjemput anak-anak. Okay, selepas jam 1.45 petang, murid-murid yang tinggal di dalam kelas akan ke bilik menunggu di kelas 6 Al-Fash sebelah pejabat sekolah. So guru-guru akan tunggu murid-murid di dalam kelas sehinggalah pukul 1.45 petang lah. Selepas 1.45 petang tu, murid yang berada di bangunan bawah di bangunan bawah dalam kelas akan pihak guru-guru akan bawa anak-anak ni ke kelas 6 Al-Fash di bangunan atas. So selepas 1.45 petang di bangunan bawah kita dah tutup dah terus. Maksudnya tak ada pelajar di bangunan bawah. Kalau ibu bapa nak jemput anak, terus datang ke bangunan atas di sebelah pejabat di kelas 6 Al-Fash untuk jemput anak-anak masing. Kita punya pengawal keselamatan juga berada di atas, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Saya rasa kalau nak SOP yang lebih detail dikeluarkan oleh KPM, saya boleh share juga dalam attachment nanti. Okay, yang pertamanya, sebarang tambahan atau perubahan maklumat akan dikemas kini dari masa ke semasa. Okay, segala prosedur yang ditetapkan adalah tertakluk kepada SOP semasa yang dikeluarkan oleh KPM dan KKM serta disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Okay, semoga ibu bapa dapat memahami serta memberi kerjasama yang padu kepada pihak sekolah demi kesejahteraan anak-anak SRIM yang kita cintai, insyaAllah. Semua anak-anak pun dah rindu nak ke sekolah, betul? Mungkin dah boleh lah kot cari-cari baju sekolah, dah boleh cari kasut, beg. Saya pun tak cari lagi anak-anak saya punya lagi ni. Okay, yang keempat, pihak sekolah akan sentiasa komited dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak murid dan masa yang sama mematuhi arahan pihak KPM dan KKM untuk sentiasa meletakkan keselamatan dan kesihatan murid sebagai keutamaan yang tinggi. Okay, rasanya itu saja taklimat yang ringkas. InsyaAllah slide ini saya juga akan share juga di dalam grup WhatsApp parent sebagai panduan lah bagi yang parents yang tak dapat mengikuti kita pada petang ini, insyaAllah. Okay, mungkin lepas ni kita boleh sesi soal jawab lah jika ada apa-apa sebarang pertanyaan. Untuk itu saya serahkan semula majlis ini kepada pengurusi majlis. Terima kasih.
Okey, baik, terima kasih Muallim Qayyum di atas penerangan SOP tadi. So sama-sama kita ambil maklum ya, parents, ibu bapa, untuk berkenaan dengan SOP yang telah diterangkan. Dan antara benda yang kita risaukan, kadang-kadang ada parents ataupun sebahagian daripada kita ni, kita terpaksa bekerja sehingga walaupun anak masih ada simptom demam ataupun tak sihat, kita tetap juga hantar. So kalau boleh waktu PKP pandemik pada waktu kali ni, harapnya kita sama-sama ambil berat terhadap kesihatan anak. Sekiranya ada gejala tersebut, kita jangan hantarlah ke sekolah. Carilah solusi yang terbaik untuk tidak hantar anak ke sekolah untuk keselamatan anak-anak kita yang lain dan sekolah, insyaAllah. Okey, sebelum kita buka kepada sesi soal jawab, ada pengumuman yang ingin disampaikan oleh kita punya pengurusi lembaga, Dr. Haidir, berkenaan, saya pun tak sure dia nak sampaikan apa. Kita bagi laluan kepada beliau untuk sampaikan apa yang dia nak sampaikan dahulu. Dipersilakan. Jazakallah khair, Saudara Muhammad. So sedikit perkongsian, saya rasa kalau katakan dilihat apabila berlaku penggiliran hari kan, so akan ada hari di mana ibu bapa terpaksa menjaga anak di rumah, maksudnya tidak boleh sepenuhnya menghantar anak ke sekolah, dan mungkin juga kadang-kadang ni akan melibatkan memberikan kos kepada ibu bapa untuk dia menghantar kepada ke iCare ataupun ke mana-mana nursery ataupun ada orang untuk menjaga atau sebagainya. So mengambil maklum akan hal ni, insyaAllah sekolah akan memberikan pengurangan yuran untuk bulan Ogos. So insyaAllah kalau katakanlah kita lihat tahun 1 dan 2, seperti mana yang dimaklumkan tadi, tahun 1 dan 2 mereka akan bersekolahan bersekolahan adalah pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Jadi hari Isnin, Rabu dan Jumaat mereka tidak ke sekolah. So dalam keadaan ini insyaAllah 20% pengurangan yuran diberikan untuk bulan Ogos kepada pelajar untuk yuran tahun 1 dan 2. Seterusnya untuk tahun 3 dan 4, seperti mana maklum, mereka akan bersekolah pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi hari Selasa dan Rabu mereka tidak ke sekolah. So untuk ni kami berikan 15% pengurangan yuran untuk pelajar tahun 3 dan 4. So untuk pelajar tahun 5 dan 6, disebabkan mereka dalam tempoh ni mereka dah bersekolah setiap hari. Jadi dalam keadaan ni kami rasa tiada pengurangan yuran untuk pelajar tahun 5 dan 6. So kalau katakanlah seperti saya maklumkan tadi dalam slide awal tadi, iaitu sekolah sangat-sangat bergantung kepada yuran ibu bapa. So dalam keadaan tu dengan rendah diri, saya harap sangat agar kita sama-sama saling bantu-membantu. So dalam keadaan yuran, kami memohon sangat supaya kalau katakanlah boleh yuran dapat kembali seperti biasa, iaitu hampir kepada 100% ataupun hampir kepada 100% kan. Sebenarnya sekarang agak ada beberapa bulan yang yurannya adalah lebih kurang 90% yang dibayar lah. So yuran ni seperti saya maklum, dia bukanlah satu benda yang menjana keuntungan kan dalam keadaan operasi sekolah rendah ayat Muslim, tapi dia memang satu benda yang yang sangat-sangat bergantung kepada operasi. So lembaga pengelola yang dilantik tadi tiada sebarang allowance, tips atau sebagainya kepada semua lembaga pengelola lah. Memang khusus kepada guru dan juga pengurusan, maksudnya guru dan juga untuk urusan sewaan atau sebagainya untuk sekolah. So okey, saya kembalikan semula kepada Saudara Muhammad. Okey, terima kasih Dr. Haidir atas pengumuman pengurangan yuran tersebut. So mungkin nanti pihak sekolah boleh tuliskan dalam bentuk pengumuman yang lebih jelas lah. Mungkin tadi cakap kita dapat ingat Okey, so seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Parents, siapa-siapa yang nak bertanya lebih lanjut, boleh bertanya soalan di ruang chat pun, boleh tinggalkan soalan di situ. Dan kita akan berikan jawab laluan kepada guru-guru ataupun pihak sekolah, sesiapa yang bersesuaian untuk menjawab soalan tersebut lah. So dengan soalan yang pertama oleh Puan Faida, bagi tahun 1 dan 2 yang bersekolah pada hari Selasa dan Khamis sahaja, adakah sesi pembelajaran di Google Classroom diteruskan pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat? Dan sebaliknya bagi tahun 3 dan 4, mungkin pihak sekolah menjawabkan Mudirah ke? Ataupun
Siapa yang nak jawab? Soalan pertama. JPK Kurin yang jawab. Maklimah Farain. Maklimah Farain boleh masuk. Ulang semula soalan. Muhammad, suaranya tak dibuka. Sorry. Adakah Google Classroom akan diteruskan bagi hari-hari yang tidak perlu ke sekolah? Contoh macam darjah 1 dan darjah 2 hari Isnin, Rabu dan Jumaat tu ada Google Classroom ke macam mana? Dan juga untuk darjah 3 dan darjah 4 bagi hari yang berselang-seri itulah. Okey, untuk Google Classroom kita akan teruskan seperti biasa pada hari yang mereka tidak bersekolah. Kalau untuk darjah 5 dan 6, mereka bersekolah setiap hari, tetapi Google Classroom tu pun akan digunakan untuk di-share bahan-bahan mengajar tambahan daripada cikgu-cikgu lah. Jadi secara keseluruhannya Google Classroom ni tetap akan diteruskan. Okey, baik. So Google Classroom tetap akan diteruskan. Jadi ada soalan lain? Mungkin kita beri juga ruang kepada satu soalan daripada Encik Aiman Nurliza. Secara umum bagaimana pelan pelaksanaan kurikulum untuk sepanjang tahun ini? Masih akan cuba kejar untuk habiskan ke macam mana? Maksudnya sebab kan dah 3-4 bulan kita dekat rumah. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang tertinggal. So pihak sekolah, pihak kurikulum akan sambung catch up balik pembelajaran tu macam mana? Okey, untuk perancangan kurikulum, okey, sedaya mampulah cikgu-cikgu ni dia akan catch up silibus yang belum sempat dihabiskan. Okey, kalau kita tengok pun dalam Google Classroom, sekadar pantauan saya pun cikgu belum bagi semaksimanya lah. Maksudnya kaedah pembelajaran tu banyak pemberian bahan, especially pelajar tahap 1. Okey, jadi bila bukanya sekolah ni untuk pelajar darjah 1, 2 dan 3, okey, semampunya lah, sedayanya insyaAllah cikgu-cikgu ni akan habiskan silibus, akan catch up balik apa yang tertinggal. Okey, baik. Terima kasih. Kalau belum ada soalan, saya ingin nak beri laluan kepada Okey, Aiman. Kalau untuk lanjutan soalan tadi tu boleh ke? Boleh. Okay, so itulah saya mungkin soalan saya tu agak tak berapa adil lah sebab sebenarnya KKM pun tak ada keluarkan KPM pun tak ada keluarkan panduan untuk benda tu kan, kurikulum ni sebagainya kan. Itulah kan tu yang mungkin saya tak adalah kata kita target nak kena habis kan, sebab kadang-kadang takut mereka akan pressure pada guru dan pressure pada murid juga kan. So tak tahulah macam mana sekolah ada plan, entah ada bincang-bincang nak splitkan dengan tahun depan ke. Maksud baki kurikulum tu split, setengah separuh tahun ni, setengah separuh tahun depan. Mungkin itu benda yang perlu consider kan. Sebab yelah kalau kita nak rush pun takut nanti yelah semua pressure tu kan. So tak tahu pihak sekolah dah ada bincang ke tak ke macam mana kan. Macam mana. Tu memang akan targetnya memang nak kejar habis-habis kan. InsyaAllah dah cuba jawab yang ni, terutama untuk subjek yang peperiksaan lah, UPSR kan. Boleh dengar Boleh? Okey, untuk subjek UPSR sebenarnya kalau kita tengok di Google Classroom, kita punya hasil kita yang kita tengok tu tak ramai pun yang terlibat lah, yang maksudnya yang join ataupun yang bersama dalam sesi yang selalu kita buat di Google Classroom. Lebih kurang 80%. Kadang kalau yang paling baik pun
90%. Jadi sebenarnya tak capai lagi hasil pembelajaran tu. So dari segi peribadi saya lah sendiri, saya rasa memang kita tak boleh pindah pada topik baru sebenarnya. Sebab ramai murid kita yang belum capai. So nak tak nak memang kita nak supaya murid kita capai hasil pembelajaran tu. So kita terpaksa ulang balik. So fokus kita bukan nak capai habiskan silibus. Tapi fokus kita nak bagi murid biar betul-betul faham lah. Kan? So sebab kalau kita tengok cuti sekolah pun telah dikurangkan dan cuti di akhir tahun ni pun pada bulan 12. Jadi masa tu dipanjangkan. InsyaAllah apa yang kita tak nak kejar silibus, tapi apa yang kita nak kejar ialah hasil pembelajaran tu lah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Mudira. Harap menjawab soalan. Okay, ada soalan lagi di pihak dekat. Ada soalan tu Yeza kat atas. Yeza, mungkin pihak koperasi ke boleh jawab? Untuk Yeza, pihak siapa nak jawab? Untuk koperasi ke, pihak SOP sekolah ke, GPKM ke? Malizat. Malizat ada? Malizat boleh masuk? Unmute-kan dulu. Okey, sebelum soalan sementara tu kita tunggu Muallim Izzat memberi penerangan lanjut tentang Yeza punya platform ni. Mungkin boleh jawab tentang UPSR, adakah akan diteruskan, Mudira? Maklumat tentang PSR memang tahun ni tak tahu maklumat terkini ya, tapi yang sebelum ni memang dimaklumkan ditiadakan lah PSR. So kita tak ada nak kejar silibus tu sampai habis. So kita so apa yang ada sekarang ni, setakat ni kita belum putuskan lah sama ada perlu ke kelas tambahan. Kalau bergantung pada ni lah, bergantung kepada keperluan. Kalau kita tengok memang silibus kita tak sempat habis, kan kita tak capai apa yang kita nak, mungkin kita akan ada kelas tambahan lah. Tapi setakat ni kita belum bincang lagi lah untuk keperluan kelas tambahan untuk tahun 6. Okey, soalan yang dekat bawah tu adakah kelas tambahan pun kira tak ada lah Setakat ni belum lagi lah. Ikut keperluan dah. Bergantung kepada keperluan semasa. Okey, baik. Muallim Izzat ada ke? Okey, dengar suara saya? Dengar. Okey. Baik, berkenaan dengan koperasi yang akan ni, InsyaAllah dalam masa terdekat, kalau sempat hari ni, kalau tak sempat InsyaAllah esok saya akan bagi information ni dekat grup WhatsApp lah, link dia apa semua. Kaedahnya order awal tu melalui Yeza dan WhatsApp lah. Okey, ada dua cara pembayaran yang saya rasakan sesuai, iaitu yang pertama by transfer, yang kedua COD, dan parent perlu adalah daripada application tu, daripada borang berkenaan ada pemilihan untuk beli semua barang dan hari-hari yang akan deliverkan kepada anak mengikut pemilihan parent lah. Kemudian parent dan kita akan cuba open order awal. Contohnya untuk minggu ni, untuk minggu depan kita akan open order sampai hari Selasa. Maksudnya hari Rabu, Khamis, Jumaat punya delivery tu kita akan order awal lah. So maksudnya order yang dibuat pada hari untuk anak pada hari persekolahan tu diawalkan lah. Bukan pada contoh nak beli hari ni yang order. Maksud ada menyebabkan tak boleh tu. Ada sedikit kesusahan di situ. So kita akan order, contoh senangnya open order sampai hari contoh Ahad, untuk hari Isnin sampai hari Jumaat lah.
Dan pihak koperasi setelah menerima order tu, kita akan buat tempahan. Selepas menerima tempahan tu, sewaktu rehat, pihak koperasi akan asingkan lah dan akan delivery kepada anak dengan bantuan guru koperasi dan pengawas lah. So, okay kot. Jelas tak? Okay, baik. Okay. So basically Yeza ni satu dia macam platform dalam WhatsApp lah. So nanti sekolah akan berikan link tersebut. Nanti boleh order dekat dalam link tersebut, ada nasi lemak apa semua, order siap-siap. So mudah sikit untuk pihak sekolah untuk nak order. So tak adalah terlebih order ataupun terkurang order. So boleh pre-order dan juga boleh parent boleh bayar secara online secara terus ataupun boleh minta anak bayar semasa hari persekolahan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang koperasi. Mungkin ada sedikit soalan atau berkaitan dengan pengurusan ataupun penjagaan anak dekat iCare. Mungkin boleh pengurus iCare berikan sedikit penerangan macam mana perjalanan ataupun penjagaan anak di iCare. Mungkin Puan Rahimah boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak menjawab soalan Puan Nurshima Mokhtar, student yang transit IK, adakah guru IK akan ambil selepas kelas? InsyaAllah seperti biasa, pihak IK, guru-guru IK akan ambil pelajar lah seperti di dalam kelas, jadi kelas masing-masing, tapi masanya akan berubah, iaitu bermula satu suku sehingga balik. Waktu IT akan berubah satu suku hingga 6 petang lah. So di sini saya mengambil kesempatan untuk menerangkan bila sesi sekolah menjadi pendek menyebabkan sesi transit petang akan bertambah lebih 1 jam. Hal ini akan menyebabkan anak IK akan perlu solat zuhur dan juga makan tengah hari bagi yang memerlukan lah. Kita tidak memaksa. Jadi dia perlu solat zuhur dan makan tengah hari di IK. Jadi secara langsung kos pengoperasian IK akan bertambah. Namun atas prinsip bantu-bantu, IK tidak akan menaikkan yuran RM120 yang sebulan tu untuk anak-anak yang mengambil pakej petang sebulan. So di sini saya mengambil kesempatan untuk menerangkan beberapa pakej yang kita ada, iaitu untuk pakej sebulan petang sahaja kita masih mengekalkan RM120. Dan bagi ibu bapa yang perlukan makan tengah hari untuk 5 hari bekerja tersebut, Isnin sehingga Jumaat, kita menawarkan pakej makan tengah hari RM90 sebulan. Kemudian untuk ibu bapa yang cadang untuk menghantar anak-anak pagi dan petang, bayarannya adalah RM200. Dan jika perlukan makan tengah hari sama juga RM90 sebulan. RM90 tu bermaksud satu hari RM4.50. Dan untuk yang ingin menghantar petang saja tanpa makanan juga dibenarkan, itu RM120. Dan untuk pakej harian, full day yang kadang-kadang ada ibu bapa yang ingin menghantar 2-3 hari full day sebab dia tidak ada ruang untuk menjaga penjagaan anak-anak. Jadi kita letakkan harga yang sangat murah, iaitu RM25 petang. Dan makan tengah hari RM5 lah bagi yang ingin menambah makan tengah hari. Ini pakej harian lah. Dia kalau tengok lebih untung kalau kita ambil pakej sebulan lah, sebab gaji guru kami bayar sebulan. Okay, untuk pakej harian yang kedua adalah RM15 untuk petang sahaja dan RM5 untuk makan tengah hari. Dan tadi dimaklumkan bahawa anak-anak bersekolah secara berselang-seling. Jadi kami sediakan juga untuk pakej pagi sahaja. Untuk bayaran awal tahun 1 dan 2, mereka akan cuti 3 hari seminggu.
3 hari seminggu bermaksud kalau 4 minggu akan 12 hari. 12 hari, package yang kami tawarkan adalah sebanyak RM84 sahaja untuk yang hantar pagi saja, dan ini adalah package sebulan. Dan ini tidak termasuk minum pagi sebab ada ibu bapa yang tidak mahu mengambil minum pagi. Tidak sendiri bawa minum pagi. Untuk tahun 3 dan 4, dia akan cuti 2 hari seminggu. So, untuk 4 minggu, dia akan bercuti selama sebanyak 8 hari. Jadi pagi saja package sebulannya adalah RM56. Dan jika perlukan minum pagi, kita akan kenakan tambahan RM12. Jadi itu saja secara ringkas daripada IT. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rahimah. So saya cadangkan mungkin nanti pihak IK boleh listkan package tadi tu dan maklumkan dekat grup IK lah kot. So untuk lebih jelas dan lebih mudah untuk parents rujuk, dan mungkin ada setengah parents mungkin perlukan setengah package tu secara ad hoc. Kan mungkin ada tiba-tiba hari ni kena outstation ke apa sebagainya. So mungkin boleh kita cari balik maklumat-maklumat tu dekat grup parents. Okey. So terima kasih atas maklumat update daripada pihak iCare. Okay, ada soalan lagi ke? Cik F.A. Fajar, untuk pelajar tahun 5, adakah UPKK dan SPPIM akan dibawa ke tahun 6 nanti? So adakah makluman dari pihak yang berkenaan? Mungkin pihak sekolah boleh jawab. Okey, untuk UPKK lisan akan diteruskan seperti biasa. Cumanya peperiksaan UPKK tu akan digantikan kepada assessment. Assessment kaedah macam mana kita tak pasti lagi sebab kita belum terima sebarang makluman daripada JAKIM. Dan untuk SPPM, ya betul, SPPM nanti akan dibawa ke tahun hadapan. So tahun ni untuk darjah 5 tiada SPPM. Hanya tahun 6 sahaja. Okey, terima kasih. So soalan daripada Encik Muhammad Khalid, adakah aktiviti co-curriculum untuk anak-anak stream? Setakat ni kita tak ada lagi. Tadi sekolah mudirah dah beritahu, dan juga pihak muallim tadi dah beritahu co-curriculum akan dihentikan buat sementara waktu sehingga ada update daripada pihak KKM lah, pihak Kementerian Pelajaran. Okay, selain tu ada apa-apa soalan yang lain mungkin boleh tanyakan di sini. Masih ada waktu lagi. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Azri. Okey, silakan Cik Muhammad Cik Nur Azri. Saya nak tanya, kita tahu yang KPM dah declare yang UPSR dah tiada lagi. Tapi yang kita pasti bahawa elemen yang pentafsiran yang elemen-elemen lain tu masih diteruskan. Saya nak minta opinion atau pendapat daripada pihak sekolah tentang adakah benda itu akan diteruskan ke macam mana? Okey, mungkin pihak sekolah boleh terus menjawab. Okey, kalau refer balik masa taklimat pada awal tahun, pelajar-pelajar UPSR ni dia akan keluar daripada sekolah, dia akan pegang 4 sijil. Okey, jadi yang dimaklumkan oleh KPM hanya UPSR sahaja yang digantikan kepada assessment yang kita tak pastilah bentuknya macam mana. Jadi 3 lagi elemen tu kita akan teruskan jika macam contoh PAJSK adalah sukan kan.
Jadi setakat ni sukan tidak dibenarkan lagi lah daripada KPM. Jadi kita tangguhkan dulu untuk assessment tersebut lah sehingga dibenarkan. Jadi untuk psikometrik insyaAllah kita akan teruskan seperti biasalah sebab dia tak melibatkan apa-apa sentuhan ke apa ke, tak ada. Okey, Mulimah Farah, saya nak tanya, mungkinkah kebarangkalian penilaian tu diambil kira daripada darjah 5? Penilaian PJSK ke macam mana? PJSK yang dalam bilik darjah tu, maksud saya. Dia ada 3 elemen kan, yang lain ada ujian apa panggil, ujian berat yang timbang apa semua tu kan. Itu maybe current lah, tapi yang lain-lain penilaian dalam bilik darjah tu, adakah kita menunggu maklum malas daripada KPM ke macam mana, Mulimah? Masih menunggu maklum balas. Masih menunggulah Okey. Terima kasih. Sama. Okey, terima kasih Encik Nur Azmi. Mungkin ada parents ataupun ada guru-guru lain yang nak memberikan update ataupun ada soalan ke? So kalau tiada apa-apa soalan lagi, mungkin kita boleh tamatkan lebih awal sesi ni. Ada satu makluman dari pihak sekolah, parent masih ada 70 kat sini jadi nak mohon persetujuan lah daripada pihak parent, dan nak maklumkan juga pada bulan April yang lepas kita telah menerima peruntukan lah daripada JAKIM, peruntukan COVID dia panggil, peruntukan bantuan COVID kepada murid dan juga guru. Dan murid ni dia telah untukkan sebanyak RM10 seorang. Jadi apa yang menyukarkan kita ialah untuk menyerahkan cash lah, maksudnya seorang demi seorang. So apa yang kami cadangkan untuk tukarkan cash tu dalam bentuk barangan lah. Contohnya sekolah akan beri kit lah kepada murid sempena masuk sekolah nanti, contohnya bagi face mask, bagi mini sanitizer tu, hand sanitizer kan, dan kita akan cukupkan lah dengan kuantiti nilai RM10 tu. Jadi saya ambil kesempatan kat sini nak mohon persetujuan lah daripada parent. Okey, Alhamdulillah. So macam mana parent, okey ke? Setuju. Okey, nampak macam majoriti semua setuju Okay, so Mundira boleh take note lah yang tu, insyaAllah. Terima kasih. Alright, nampak setuju dah, terus soalan awal-awal tu dah tak ada. Okey, jadi ada mungkin last siapa nak bertanya soalan ataupun pihak guru sekolah nak update lagi perkara terkini ke? Kalau tak ada, kita boleh kita boleh tamatkan lah sesi ni. So macam mana Mundira, kita boleh tamat ke? Okey, tak ada apa-apa kan? Kita nak kira dulu. Ada soalan? Ada soalan yang tadi yang Dr. Sanusi ke nak bagi ruang pada Dr. Sanusi sebab tak faham dia punya soalan tu. Soalan atau apa pandangan ke apa? Minta Dr. Sanusi. Cadangan menggunakan medium Caroline yang boleh menjadikan pembelajaran dan pengajaran lebih berstruktur. Dr. Sanusi nak cakap sikit? Dia tengah driving kot. Okey, tak apa, nanti boleh communicate dengan Dr. Sanusi. Okey, jadi Alhamdulillah syukur pada Allah kerana kita dapat menjayakan sesi temu ramah pula. Sesi ramah mesra
pengurusan sekolah bersama-sama dengan parents, ibu bapa, SRIM, Sekolah Rendah Ain Musleh, untuk sesi pasca pemulihan COVID-19 ni. So mudah-mudahan sesi pembelajaran anak-anak kita selepas ni akan lebih lancar, dan apa-apa juga maklumat daripada pihak sekolah harapnya parents dapat take note. Tuan Pengerusi, boleh saya nak tambah sedikit tak Tuan Pengerusi? Okey, ya saya. Saya Nur Azri ni. Okey, saya dalam sesi yang petang ni saya nak ucap tahniah lah pada pihak sekolah, pihak LPS kerana buat session ni yang agak very, orang cakap beneficial lah untuk semua ibu bapa. Cuma saya nak rasakan saya punya pendapat peribadi, not say peribadi, tapi ini berdasarkan saya punya pengalaman yang mana saya pekerja industri, antara pekerja industri yang dibenarkan beroperasi semasa MCO hari itu. Okey. So cuma saya nak bercakap, kita berpesan pada diri kita sendiri termasuk diri saya, bahawa kita berada dalam fasa yang baru, new normal. Okey. Again, new normal ni saya cakap kita sebagai ibu bapa pun, kita punya tindak tanduk pun kena new normal. Okey. Sebagai contoh, mungkin tadi pihak sekolah dah bagi maklumat jelas bagaimana penghantaran atau kita pick up anak kita setiap pagi dan setiap petang tengah hari tadilah. So daripada saya punya pengalaman di awal PKP dan bekerja, okey, saya nak cakap ada spy-spy yang akan memerhatikan kita semua ni lah, termasuk kita punya sekolah. Lagi-lagi sekolah kita ni private kan, yang berada di tempat yang agak terbuka. So kita bermulalah daripada parent tu sendirilah, kita show this is a new normal to everybody. Okay, this is new normal to everybody. So kat situ kita tunjukkan yang parent stream boleh untuk menerima new normal ni. Okay, so cara kita menggunakan pelitup muka kita, cara kita hantar, ikut saja apa SOP yang dah diinform oleh pihak sekolah tadi. Itu saja pandangan peribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gunakan handphone isteri saya Sanusi. Mengenai menggunakan Moodle ataupun karangan, saya nampak bahawa kalaulah kita menggunakan media macam ni, pertama sekali kita dapat membuat penjimatan daripada sumber kerana pembelajaran sama ada synchronize ataupun asynchronous. Jadi contohnya kita setiap pembelajaran di situ dekat dalam Moodle ni dia menyediakan ruang untuk forum, discussion, quiz, assignment. Dia ada bagi masa untuk due date. Dia siap bagi kalau kita buat soalan quiz, dia boleh marking untuk guru, dan juga soalan-soalan itu kita boleh simpan sebagai bank question. Jadi saya nampak SRIM ni dia bukannya satu sekolah sahaja di Melaka, dia mempunyai cawangan di negeri-negeri lain. Jadi kalau setiap sekolah ni, kalau kita dapat contribute, dia akan dapat jadikan satu teras kepada pembelajaran secara online lah, kalau kita gunakan medium ni. Sebab benda-benda ni akan tersimpan di situ dan boleh jadikan bahan rujukan, dan student ni boleh capai dan sebagainya, dan kita tahu berapa persenkah penglibatan pelajar kepada pengajaran yang diajar oleh guru-guru lah. Dan dia juga boleh archivekan apa saja yang kita belajar. Sebab macam saya lihat macam kalau kita gunakan Meet ataupun kita gunakan Webex dan sebagainya, dia hanyalah sebagai synchronous, maksudnya pembelajaran secara real time. Dan tapi kalau di sini kita boleh adakan video, dan kita boleh adakan kuis dan sebagainya. Inilah pandangan saya lah. Sebab saya nampak sekolah Ain Musleh ni kita kena champion dari segi teknologi, iaitu kita jangan hanya habis guna buang, tapi kita guna, kita simpan, tahun depan kalau kita boleh guna lagi dan guna lagi. Ini pandangan saya lah sebagai
parents. Alright, Dr. Sanusi, thanks a lot. Terima kasih atas cadangan tersebut. Mungkin pihak sekolah boleh take note untuk dibincangkan. Dan juga terima kasih di atas peringatan daripada Encik Nur Azri. Betul tu, kita kena berusaha untuk jadi contoh lah, especially parents, supaya kita dapat menjayakan norma baru ni. So ni memang baru untuk kita semua. So pengalaman baru dan juga benda yang kita nak buat ni memang tak pernah buat lah sebelum ni kan. So mudah-mudahan kita dapat beringat bersama tentang SOP-SOP yang baru, dan juga jangan lupa kita ingatkan anak-anak kita untuk SOP-SOP ini. Moga kita dapat melancarkan persekolahan anak-anak kita dengan jayanya, insyaAllah, dengan selamatnya. Jadi alhamdulillah, insyaAllah jika tiada apa-apa lagi, saya rasa kita boleh tamatkanlah sesi ini. Kalau ada apa-apa soalan last daripada parents, tak ada So cuma saranan saya kepada pihak sekolah, nanti pihak SOP apa semua tadi tu boleh dikongsikan, juga tentang package daripada pihak iCare boleh di-sharekan kepada parents untuk rujukan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, pihak guru-guru menyediakan SOP, menyediakan majlis pada hari ini, dan juga menyediakan persediaan awal di sekolah secara fizikal, nak buat line apa benda semua tu, susun sekolah, susun atur kelas, meja apa semua. So mudah-mudahan Allah mengganjari usaha kita semua untuk menjadikan usaha ni menjadi amal soleh kita lah, insyaAllah. Jadi kita tanya anak dia. Lepas masuk tanya ke Tuan MC, kalau saya nak cakap sepatah boleh? Sepatah dua. Silakan. Dr. Kamarul Bahrin. Kamarul Bahrin. Assalamualaikum kepada semua. Memandangkan pengerusi dah declare tentang percentage gaji, the running of the school yang tidak berorientasikan keuntungan, dan memang kita menampung perjalanan sekolah kita ni terpaksa dengan sumbangan daripada berbagai pihak. Saya menyerulah semua parent-parent selagi yang sama-samalah kita membantu sekolah untuk mencari sumbangan daripada mana sumber sekalipun, daripada pihak tuan-tuan sendiri yang mana boleh menyumbang dari segi kalau boleh sumbang dari RM, dari segi masa-masa, dari segi tenaga. Kami sangat-sangat mengalu-alukanlah sumbangan daripada semua pihak, sebab seperti yang telah di-declare oleh pengurusi tadi, memang kita running deficit kan. Jadi sekolah kita tidak berasaskan keuntungan, iuran memang tidak mencukupi, memang kita run dengan sumbangan daripada orang ramai. Kalau tidak ada sumbangan, memang kita berhutang sepanjang masa. Dan kita dalam jangka masa yang mendatang ni kita dah ada tanah, alhamdulillah. Itu pun masih berhutang lagi, dan kita dalam proses membangunkan sekolah kita, nak bangunkan sekolah kita yang baru, kita memerlukan dana yang sangat besar. Jadi mohon kerjasama semua, kita sama-sama bantu-membantu untuk mencari dana supaya kita dapat realisasikan kita impikan ni dalam masa yang terdekat. Wallahualam. Assalamualaikum, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Kamarul Bahrin atas saranan dan juga peringatan untuk kita semua. Betul loh, kita punya sekolah memang running on deficit. Kita berharap kepada bantuan sumbangan daripada semua parents dan juga daripada luar lah. Jadi sama-sama kita usahakan untuk collect sumbangan dan juga dana untuk operasi dan juga pembangunan sekolah lah. Mungkin Muallim Qayyum ada nak cakap? Ya, ada sikit saranan lah sebelum kita tamatkan. Boleh ya? Boleh. Okey. InsyaAllah untuk my parent,
seperti yang saya terangkan SOP, sebentar lagi saya akan post semula slide-slide SOP supaya parent-parent yang tak dapat ikuti lebih awal dia dapat memahami lah sebelum sesi persekolahan dibuka, memahami dari segi waktu datang sekolah, waktu balik sekolah tu lah untuk parents untuk memahami. Sebab sekolah kita mengambil pendekatan model yang ketiga lah, iaitu model penggiliran. Kalau diikutkan model ni model yang terakhir sekali lah, tak digalakkan oleh pihak KPM. Memandangkan kita mengikut situasi sekolah kita, kemampuan kita, kapasiti kita maksimum, inilah yang termampu kita buat. So keberangkalian pihak Jabatan Pendidikan datang mantau tu tinggi lah, sebab dia akan pergi ke sekolah-sekolah yang mengambil model yang ketiga. Kenapa? Dan kami pihak sekolah pun perlu menyediakan laporan-laporan kenapa kami menggunakan model penggiliran, supaya pihak yang memantau tu memahami kenapa kami menggunakan model ini. Bukan mudah untuk kami buat keputusan ni lah. Kalau boleh semua orang nak datang sekolah kan. Coba Dan satu lagi tentang anak-anak, mungkin anak-anak yang masih belum potong rambut tu, saya ingatkan boleh potong macam Malim Mazuki handsome, boleh potong rambut macam tu boleh. Okay, InsyaAllah itu saja kot peringatan daripada saya kepada parent untuk memahami dari segi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. InsyaAllah itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Muallim Qayyum. So insyaAllah kita sama-sama menjayakanlah SOP ni, mudah-mudahan memudahkan urusan sekolah, pihak guru-guru, especially untuk menyediakan laporan dan sebagainya lah. Dan tadi soalan berkenaan dengan Google Classroom, ada parents yang tak ada internet, so anak-anak tak dapat nak mengikuti Google Classroom di rumah. So mudirah dah jawab, so sekiranya ada keperluan, sekolah akan cetaklah bahan tersebut. So dalam masa yang sama mungkin parents pun boleh remind kepada guru mengikut mana-mana channel yang bersesuaian, ataupun kontak guru secara terus ke, mungkin boleh membantulah. Okey, kita ada masa lagi sebenarnya, tapi kalau dah tiada soalan, kita boleh tamatkan banyak kali ajak untuk tamat tapi ada soalan timbul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya tak tahu kalau benda ni dah ditanya awal-awal tadi, minta maaf saya masuk lambat. Rupa-rupanya buku anak saya, dia kata buku dia semua dia bawa balik. Jadi hari tu tak pergi ambil buku. Tapi rupa-rupanya baru saya perasan sepatutnya kena pergi ambil buku juga untuk ambil buku-buku yang nak dipulangkan oleh guru. Maknanya buku yang masa sebelum PKP tu ada pada tangan guru. Betul ke? Jadi kalau betul, maknanya boleh ke macam dalam minggu depan tu datang sekolah untuk ambil buku yang sebelum ni pada tangan guru lah masa sebelum PKP tu. Jadi guru pulangkan sebab dah makin. Okay, itu soalan saya. Farah nak jawab ke? Soalannya boleh ke buku diambil pada buka sekolah nanti? Jawapan ni je, boleh. Buku boleh diambil masa buka sekolah nanti. So minggu depan ni tak boleh ambil lah? Boleh. Isnin, Selasa pun masih boleh ambil lagi. Yang sebelum buka sekolah ni pun boleh ambil lagi. Ada guru kat sekolah lah? Kalau tak ada guru pun ada guide. Memang guide akan jagalah. Satu lagi untuk maklumat, banyak lagi buku-buku yang memang tak kita bagi peluang hari tu 2 hari, tapi sebenarnya kita buka lagi lah ruang pada ibu bapa untuk datang ambil. Dan buku-buku yang ada pada guru memang semua kita himpun kat situ, kita kumpul kat situ. So parent bila datang tu dekat dengan guide je masuk kelas Nan Al-Fash, memang kita letak mengikut tahun. Tapi sekarang ni kita dah susun meja lah sekarang ni. So mungkin ada sedikit perubahan lah, kena maklum dulu bila nak datang. Buku-buku tu dah dipindah ke ruang pantry belakang. Daripada nak Al-Fash tu dah diangkat letak kat ruang pantry belakang. Okey. Boleh buat Lima.
Okey, baik. Terima kasih. Okey, lagi ada apa-apa soalan daripada ibu bapa? Okey, so terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak semua kerana menjayakan majlis ramah mesra pada hari ini. So mudah-mudahan Allah mengganjarinya dan Allah melancarkan persekolahan anak kita. So kita sudahi bersama dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.
Mak Maggie adik jump sos. Baiklah, Ghazali. Siapa tu? Mana yang tekan tadi? Dah keluar. Dah habis dah kot. Dah keempat. Dah habis saya. Mana ni bang?